85 program akademik telah dilupuskan sejak tahun lepas. Mereka bukan hilang, mereka masih ada tetapi diberi nafas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama Bual Bestari edisi ke-14 pada hari ini. Alhamdulillah, saya Ahmad Syarom. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat belaka dan terlindung daripada sebarang perkara yang tak baik, insyaAllah. Baik, hari ini kita nak berbicara mengenai lupus ijazah. Anda pernah dengar tak mengenai lupus ijazah ni? Saya pun sebenarnya bila dapat topik ni, saya baru dapat tahu rupanya dalam laporan Sinar Harian mengatakan sejak tahun lepas 85 kos ataupun program akademik di 20 IPTA negara kita telah dimansuhkan atau dilupuskan. Banyak tu. Kalau dengar angka tu 85, agak terkejut juga. Banyak kos rupanya dah dimansuhkan ataupun dah dilupuskan di IPT negara kita. Jadi nak tahu juga apa sebabnya, apa faktornya, kenapa banyak persoalan yang timbul. Adakah disebabkan tak lagi relevan ataupun disebabkan oleh pandemik COVID-19? Jadi, baik, untuk itu kita nak bersama dengan pengarah Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin Muhammad Ihsan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar, Prof? Sihat, Baik. Ya, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Bual Bestari episod kali ini. Baik, Prof, bercakap tentang ni lah, apa tu pelupusan ijazah ni. Mungkin Prof boleh terangkan sikit tak mengenai apakah itu pelupusan ijazah? Terima kasih, Hadi. Soalan yang bagus dan juga harapannya dengan perbincangan ini, perbualan ini, bicara ini akan memanah apa sebenarnya, kenapa, mana ya. Sebenarnya pelupusan ijazah ini adalah satu proses ya, proses di mana ijazah itu tidak ditawarkan lagi. Ya. Jadi sebenarnya bukannya kita pelupusan itu dalam masa yang singkat. Tidak. Pelupusan saya bagikan kepada yang akhir sekali. Sebenarnya ia bermula dengan jumud. Lepas itu beku, lepas itu baru lupus. Jumud ini adalah bila program ataupun ijazah itu tidak lagi mengambil pelajar lagi. Pelajar masuk, kemudian bila katakan dijumudkan, program itu diteruskan sehingga habis kohort itu. Pelajar-pelajar yang mengambil itu habis dan dibiarkan, tidak ada pelajar, itu dinamakan beku. Tidak ada pelajar dan tidak ada program. Kemudian selepas 2 tahun baru lupus. Jadi itu yang dimaksudkan dengan lupus. Maksudnya proses tu mengambil masa 2 tahun sebelum satu ijazah tu dilupuskan? Ya, minimum 2 tahun. Tapi lama. Ya, sebenarnya lebih lama lagi. Jadi itu yang dimaksudkan dengan lupus. Sebelum itulah seperti yang saya cakap tadi, ada jumud, ada beku, ada lupus. Ya. Prof, kalau kita tengok kan 85 program akademik telah dilupuskan sejak tahun lepas. Jadi alasan yang digunakan antaranya adalah tak relevan. Boleh Prof huraikan tak apa yang tak relevan ni, kos-kos ni? Ya, sangat sesuai dengan keadaan sekarang ya, COVID dan sebagainya. Mungkin keadaan semua berubah bila COVID ini, dan bila kita dengar lupus ini, kita pun tertanya-tanya. Memang kalau kita lihat berita 85 dan sebagainya, saya tak mau bercakap di luar dari UKM lah. Saya mungkin bercakap di luar ruang lingkup UKM sahaja. Jadi sebenarnya ada 2 perkara di sini yang menyebabkan program itu lupus. Pertama sekali adalah penggabungan ataupun konsolidasi program, di mana mungkin dua ijazah yang dulunya terlalu fokus kemudian digabungkan. Saya ambil satu contoh lah, ini mungkin bukan program yang sesuai di sini. Contohnya program Doktor Falsafah Pengurusan Ekonomi Bandar, kemudian Doktor Falsafah Pemulihan Alam Sekitar, Doktor Falsafah Pengurusan Kepelbagaian Biologi. Jadi semua itu dijadikan sebagai satu saja, dinamakan program
doktor falsafah. Kalau contohnya macam saya dulu, berapa tahun dulu, mungkin dekat 30 tahun dulu, saya punya doktor falsafah, tidak ada pengkhususan. Saya mendapat doktor ijazah saja. Jadi yang lain itu ada dalam transkrip ataupun yang di Malaysia ni dimasukkan dalam MQS, Malaysian Qualification Statement. Jadi di situ baru ada bidang-bidang tertentu. Jadi kalau kita lihat di situ memang banyak, tapi kalau di UKM ni nanti mungkin akan saya bagi bilangannya. Kemudian yang kedua adalah tadilah mungkin program itu terlalu khusus yang yang tidak ramai berminat dan tidak relevan, iaitu kita melalui proses tadi jumut, beku dan lupus lah. Jadi itu tidak popular lagi lah. Ya. Baik, Prof. Adakah sebab sekarang ni yang kita tahu semua pandemik COVID-19, adakah pandemik COVID-19 ni juga sebenarnya menyumbang sikit sebanyak kepada pelupusan ijazah ni, Prof? Kalau saya bercakap tadi, kalau di UKM pelupusan itu yang terakhir yang sudah sepenuhnya bila kita buat pelupusan daripada UKM sendiri, kemudian pergi ke kementerian iaitu JPT, Jabatan Pengajian Tinggi, proses yang lama. Tapi bila disebabkan COVID, adakah penyebab kepada pelupusan itu mungkin terlalu awal untuk dikatakan itu adalah sebab COVID. Tetapi mungkin ini kemungkinan jangka panjang masih relevan atau tidak, itu kena lihatlah. Jadi bila kita kena lihat itu, kita kena melalui juga proses semakan semula program tadi. Nanti saya jelaskan macam mana semakan itu berlaku. Ya. Jadi Prof, saya difahamkan ada betul antara program yang digugurkan adalah seperti Sarjana Muda Pendidikan dan Pengurusan Pendidikan. Jadi adakah bidang pekerjaan ini dah mencukupi atau tak relevan atau bagaimana, Prof? Ya. Sangat relevan dengan keadaan sekarang yang kita dengar berita berkaitan dengan pendidikan ini. Sarjana Muda Pendidikan sangat relevan dalam keadaan sekarang. Tetapi bila katakan dijumutkan, ditiadakan di UKM, itu disebabkan oleh memang dulu ada sarjana muda pendidikan dan pengurusan pendidikan, tetapi bila polisi itu tidak dibenarkan lagi, macam dulu diploma pendidikan lepasan ijazah, lepas tu kemudian ada program khusus untuk sarjana muda pendidikan tadi tidak dibenarkan di UKM, maka kita pun membuat semakan dan tidak tawarkan lagi lah. Tetapi sarjana muda pendidikan ini khusus kepada yang setelah semak semula, kita tawarkan pendidikan khas yang lebih khusus yang diperlukan, kemudian sarjana muda pendidikan pengajian bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, dan juga sukan dan rekreasi. Jadi fokusnya di situ. Dan juga bila fakulti pendidikan itu di UKM, mereka khusus kepada program pasca tizawazah, master dan PhD. Di mana guru-guru yang sudah ada degree, mereka boleh ambil master dan PhD di UKM. Ya, itu antara yang dilupuskan lah, ijazah sarjana muda pendidikan dan pengurusan pendidikan. Jadi ada tak lagi kos-kos atau ijazah lain yang di UKM sendirilah yang turut mengalami nasib yang sama, Prof? Ada 16 ijazah yang sudah dilupuskan dan mendapat kelulusan di kementerian, Jabatan Pengajian Tinggi, dan juga 11 program yang dalam proses di peringkat universiti yang melalui senat. Selepas itu baru dibawa ke Jabatan Pengajian Tinggi lah. Jadi totalnya ada 27. 27 jadi, di UKM sendiri? Di UKM sajalah? Ya, di UKM sendiri. Tapi itu bermula dari 2014, 16 tadi, dah lama dah. Kemudian 11 tadi
11 tadi adalah sudah tidak ada pelajar lagi. Dan total yang ada di UKM ada 200. Jadi jangan khawatir lah, pelajar masih boleh cari lagi program-program yang sangat relevan pada masa sekarang. Banyak lagi program boleh pilih. Prof. Ya, 200 lagi. 200 program lagi, banyak lagi tu, insyaAllah. Tapi Prof, kalau fikirlah, kalau seandainya kos yang saya ambil contoh lah kan, dalam tengah belajar, tiba-tiba kos tu dilupuskan, satu kebimbangan ni adalah pada kerjaya, pasaran kerja. Adakah sebab pasaran kerja dia tak mahu kos tu lagi, tak relevan lagi. Jadi beri kesan juga pada pelajar dari segi pekerjaan, prospek pekerjaan Ya. nanti. Kita lihat di sini ya. Tadi kita bercakap pasal jumut. Sekarang ni proses pembelajaran pelajar di universiti. Satu-satu program itu akan disemak semula selepas 3 hingga 4 tahun program berjalan. Jadi bila 3 hingga 4 tahun nampak macam lama, tapi dari skala pendidikan sebenarnya itu bersifat dinamik. Jadi dalam masa itu juga pihak yang ada di universiti ini akan memanggil pihak-pihak lain seperti industri, alumni, pelajar yang dah lepas belajar dulu datang ke UKM, ke universiti lah. Kemudian badan-badan berkandun, badan-badan kerajaan. Kemudian kita dalam proses itu juga kita panggil penilai luar program yang tidak ada di dalam universiti itu, di luar untuk melihat apa sebenarnya yang dijalankan di situ. Kemudian mereka ni adalah pakar dalam bidang tersebut dan mereka ini akan memastikan kandungan, kelengkapan yang ada di situ, penilaian, peperiksaan dan sebagainya berjalan mengikut standard. Jadi keseluruhan proses, walaupun pelajar itu tidak ada intake, tidak ada kemasukan lagi, jadi mereka sepatutnya tidak khawatir lah. Saya pun dulu pernah berada di dalam proses itu. Jadi pelajar yang tidak ada pengambilan lagi, selepas mereka keluar, mereka tidak ada masalah. Jadi tak ada masalah pada pelajar, jangan risau, jangan khawatir, insyaAllah. Jadi tadi kita cakap pasal pelajar. Bila satu kos itu dimansuhkan, apa pula kesan dia pada lecturer, pensyarah, kos mereka dah dilupuskan kan? Mereka perlu mengajar kos lain, berpindah kos. Ya. Bila satu-satu program atau ijazah itu dilupuskan, dah tak ada, kemudian biasanya tidak hilang program yang lain. Akan ada program yang baru yang sesuai dengan keadaan sekarang, yang lebih relevan, yang lebih kompetitif. Jadi kesannya di sini, pensyarah itu masih lagi menerima tugas-tugas mereka dan mereka menawarkan kandungan yang mengikut keadaan semasa. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ya, dalam keadaan pandemik COVID ini, semua berada dalam talian. Bagaimana mereka ni nak bertugas ataupun apa yang dinamakan pedagogi itu, memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar dalam bentuk digital, dipanggil digital pedagogi. Jadi pensyarah perlu mahir dan juga mereka faham tentang bagaimana perkara ini perlu ditambah baik dari segi kepakaran mereka dan dengan program yang baru tadi. Jadi pada saya, pensyarah pun tidak perlu khawatir juga dalam hal ini. Ya, itu dia. Sebenarnya pelupusan ijazah ni untuk memberikan satu penambahbaikan sebenarnya. Apa gunanya kita tawarkan kos-kos ataupun ijazah yang mungkin dah tak relevan lagi. Jadi itulah antara sebabnya, faktornya Prof. Ya. Untuk memastikan ini sentiasa up to date, secara relevan. InsyaAllah. Kita cakap tentang, kita nak bercakap tentang pasaran kerja lah Prof. Banyak yang antaranya yang belajar lain, kemudian bila kerja luar pada bidang apa yang dia belajar. Jadi adakah ini satu kerugian ataupun adakah ini bermakna ijazah yang mereka ambil
ketika di universiti tu tak relevan di pasaran, itulah sebab mereka terpaksa bekerja di luar bidang. Pandangan Prof. Ya, memang itu selalu diperkatakan dan selalu juga komen-komen yang kita dengar bahawa apa yang dia belajar itu tidak dibawa semasa kerja. Okey, tadi saya bercakap pasal input daripada industri, daripada alumni, daripada badan-badan berkanun, penaja, beasiswa dan sebagainya. Bila itu digabungkan semua, ya, jadi universiti ini adalah tempat pelajar yang boleh bekerja selepas graduan, dia boleh bekerja di mana-mana saja. Jika tidak sama dengan apa pengurusan yang diambil, sekurang-kurangnya lebih daripada 60% dia boleh buat kerja. Saya nak kata contoh, memang banyak contoh lah. Kalau seorang itu di kejuruteraan, tidak semesti dia berada di kejuruteraan mekanikal katakan. Dia boleh bekerja di tempat-tempat elektrik, kimia dan sebagainya. Jadi pengkhususan itu, bila pelajar itu mendapat yang khusus, yes, itu bonus lah pada mereka. Tetapi mereka ini diajar kebolehan analisis secara kritikal, belajar secara aktif. Dia bukan duduk dalam kelas dengar saja apa yang pensyarah bagi. Sekarang ni belajar lebih aktif lagi. Kemudian boleh menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi macam mana mereka dapat menangani perkara itu lebih kreatif, kemudian menjadi usahawan, bukannya berniaga, menjadi usahawan. Dia menjadi seorang yang berusaha supaya orang lain berusaha. Tahan diri, boleh bersosial dengan baik, menjadi pemimpin. Itu yang ciri-ciri yang dikendaki sekarang ni. Jadi itu sebenarnya diajar. Jadi pasaran kerja boleh, mereka itu ready, bagi masa saja, takkan tiba-tiba keluar terus boleh buat itu ini, tidak. Okey, duduk sekejap, bagi masa, dia boleh selesaikan. Betul. Jadi revolusi tu kan. Jadi berbeza dengan zaman dulu. Jadi pelajar-pelajar perlu dynamic, bukan tumpukan pada apa yang mereka belajar je, tapi perlu kepada lebih yang lebih holistik lah Prof. Ya, gitu. Ya. Baik Prof. Saya difahamkan perlupusan ijazah ni bukan setakat ijazah ya. Maksudnya PhD pun ada dilupuskan dengan master. Betul. Bila universiti itu ditubuhkan, universiti adalah tempat ilmu itu dikembangkan. Jadi ilmu itu dikembangkan bila selain pada ijazah sarjana muda, kita ada sarjana, kemudian doktor falsafah. Perlupusan juga berlaku di peringkat sarjana dan juga ijazah falsafah. Majoriti di UKM ini perlupusan adalah disebabkan oleh proses konsolidasi program. Tadi pun saya ada bagi contoh doktor falsafah. Ada, kalau dulu mengikut keperluan dululah, mungkin 10 tahun dulu keperluan ini A, B, C, D. Tapi sekarang ini bila ada perlupusan ini, mereka bukan hilang. Mereka masih ada, tetapi diberi nafas baru sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi sekarang ini dinamakan doktor falsafah saja. Katakan ijazah doktor falsafah. Dalam sijil itu ijazah doktor falsafah. Tidak ada nama lain kecuali kalau kita lihat di, saya cakap tadi, MQS, Malaysian Qualification Statement, baru ada. Jadi sebenarnya perkara ini sudah berlaku di luar negara pun sudah lama. Ijazah itu satu nama, tapi khususnya mereka pengkhususan mereka boleh rujuk di tempat lain. Ya. Jadi Prof, tadi kita cakap pasal perlupusan, tapi ada tak pengenalan program baru pula? Ijazah yang baru pula yang relevan dengan keadaan semasa. Ya, memang tadi bercakap pasal perlupusan. Katakan ada dulu sebelum ini ada, katakan dalam satu fakulti tu ada katakan 5 fakulti kan. 5 ijazah. Tapi bila di lupus, jumud, beku, lupus, akan timbul program baru yang sesuai dengan keadaan sekarang, mengikut keperluan sekarang, dan juga pelajar lebih minat, lebih aktif dalam keadaan sekarang.
supaya mereka ni ready untuk berada dengan masyarakat dan supaya mereka ni relevan dengan pasaran kerja sekarang. Ya. Jadi Prof, bagi pelajar pula, mungkin kita tahu ada setengah kos yang didupuskan, ada yang diperbaharui, ada yang ditambah baik. Jadi, apa panduan kepada sekiranya seorang pelajar tu berlepas SPM contoh dia nak pilih kos, bagaimana nak mereka memastikan yang kos yang mereka pilih tu relevan, Prof? Pertama sekali saya nak sihatkan jangan ikut kawan. Itu yang selalu berlaku. Harus berjumpa kaunselor di sekolah, kaunselor bimbingan, supaya mereka ni memberi nasihat yang baik dan biasanya memberi maklumat yang betul dan juga berdasarkan kemampuan pelajar. Jadi pelajar tadi minat ke bidang apa. Contohnya sekarang bila bercakap pasal industri 4.0, mereka ni keperluan sekarang menjurus kepada katakan Internet of Things, for example. Dalam itu memerlukan programming. Jadi di situ walaupun pelajar tidak suka kepada programming, tetapi keperluan kerja ada di situ. Jadi macam mana nak timbulkan minat? Jadi tugas kaunselor, tugas pensyarah ini, tugas semualah memberi pandangan yang betul kepada kursus tadi yang mungkin relatif dianggap susah, tetapi pasaran kerja ada di situ. Mereka boleh mendapat kerja dengan baik. Jadi kalau dikatakan ambil yang mudah, yang relatif mudah, itu mungkin maklumat yang silap lah. Itu saya punya advice lah. Jadi kadang-kadang ada dilema, Prof. Kos yang kita minat, tapi kos tu tak ada prospek pekerjaan yang relevan. Tapi ada satu lagi kos yang kita tak minat, tapi job tu diperlukan. Kos itu amat relevan. Adakah kita perlu mengorbankan minat dan memilih perkara yang relevan untuk pekerjaan pada masa depan? Ya, itu soalan yang bagus. Apa yang saya boleh advise di sini, kan kita ada peribahasa tak kenal maka tak cinta. Biasanya kalau kita tak tahu ataupun kita hanya mendapat maklumat yang sedikit saja tentang kursus tadi dan kita hanya mendapat maklumat bahawa kursus itu susah tetapi prospek kerja yang bagus dan sebenarnya memang ada relatif susah sedikit tetapi ramai yang lulus daripada program itu dan mereka pun dapat pekerjaan yang baiklah selepas program itu. Tapi itulah pilihan di tangan pelajar. Kita ni memberi pandangan supaya mereka ni sesuai dengan dia punya kelayakan dan juga kemahiran yang ada lah. Jadi saya ingat rata-rata mereka ni mempunyai talent, mereka mempunyai kebijaksanaan yang baik di setiap pelajar. Tetapi mungkin salah advice dan sebagainya, mereka memilih satu-satu kursus itu. Tapi secara umumnya bila kita lihat program yang sedia ada, bila kata tadi tidak sesuai ataupun tidak mendapat sambutan selepas mereka kerja, program itu akan semakin lama semakin jumut lah. Akan dijumutkan nanti, akan lepus. Dan Prof jangka makin akan lebih banyak program yang akan dilupuskan atau dijemutkan selepas ni? Dia mengambil masa, tapi kalau saya lihat kursus-kursus yang ada sekarang ni dia masih lagi relevan. Yang dah tak relevan itu yang dijumutkan. Dan juga bila kita lihat apa kemahiran yang dikehendaki oleh Malaysia dan juga dunia lah. Ada banyak sini saya boleh listkan ada 10 kemahiran ada 10 C. Communication, collaboration, critical, creative, computational thinking, complex problem, cognitive, kefahaman yang fleksibel, kemudian cross cultural dan juga cross global. Kita boleh bekerja dengan rakan-rakan di luar negara.
Kemudian uh, ada career ataupun self reliance. Dia tidak semestinya dia akan berada di situ lama. Mereka boleh plan lepas ini tangga mana yang nak pergi, tidaklah takat itu saja. Kemudian inilah keadaan sekarang, COVID dan sebagainya, mereka ni boleh cope, boleh menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang ini berlaku supaya apa saja bidang yang mereka ambil, mereka boleh jalani kehidupan mereka dengan baiklah. Ya, itu dia. Ya Prof, kita pun dah dekat hampir setengah jam lah kita bersama, kita bersiaran ni. Jadi mungkin sebagai konklusi je lah kan, mungkin apa nasihat Prof kepada pelajar-pelajar IPT yang sekarang ni memang tengah nak mencari kos-kos yang terbaik untuk masa depan mereka ni. Prof. Ya, sekarang ni zaman digital, dipanggil digital citizenship. Kita boleh dapatkan maklumat di mana-mana, bila-bila masa, dan maklumat ini banyak. Jadi maklumat, selepas itu apa? Selepas maklumat, kita kena fahami ataupun kita jadikan dia sebagai pengetahuan, knowledge. Jadi maklumat banyak, lepas tu kita olah, kita baca supaya kita boleh atur strategik apa yang kita minat, apa yang ada di dalam kursus-kursus yang kita lihat itu, dan juga prospek kerja. Saya pun sekarang ni bila kata, okey, kalau saya 20 tahun sekarang ini, saya akan ambil kursus apa? Begitu. Walaupun saya dah senior, jadi pelajar-pelajar pun harapnya begitu. Jadi jangan okey, kawan ni ambil apa, nanti tanya family penting, tetapi advice daripada family pun kita kena kena lihat, sebab parent ni biasanya nakkan ibu bapa yang macam anak dia macam mana kan. Jadi yang paling bagus tadi jumpa kaunselor, dan lupus ini yang kita discuss hari ini adalah satu proses untuk menambah baik ijazah yang ada, yang boleh mendapat pasaran yang tinggi, dan yang pelajar tidak perlu khawatir lah bila masuk je program itu, ijazah itu dia boleh menjadi seorang yang dikehendaki. Ya, itu maksudnya dia adalah update yang latest yang perlu dilakukan oleh IPT untuk memastikan graduan tu kekal relevan dengan pasaran. Terutama sekarang ni kalau kita ingat Prof, dunia ni dah berubah banyak Prof. Kadang-kadang berubah dengan cepat kan. Jadi itu cabaran kepada IPT. Sangat cepat. Cepat sangat. Kita pun rasa macam tak terkejar kadang-kadang. Itulah cabaran yang perlu dihadapi. Jadi bila cepat begitu kan, kita kena tadilah bagaimana pelajar itu dapat menangani yang kompleks itu, dimudahkan. Bukan Einstein kata make it simple but not the simplest. Jadi kompleks dipermudahkan. Jadi faham, lihat daripada yang atas dulu, dipanggil big picture, baru kita tengok yang dalam, supaya kita ni dapat menjalani kehidupan yang sekarang ni lebih mencabar, dan kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Kita sendiri di Malaysia akan bangunkan diri sendiri di Malaysia ini dengan bukan bersendiri, tapi ramal satu masyarakat yang lebih maju lagi. Ya, baik Prof, terima kasih banyak Prof atas perkongsian bersama Buah Bestari pada hari ini. Alhamdulillah, memang banyak perkara baru yang saya pelajari, dan harap mahasiswa juga akan dapat banyak pengajaran dan juga info daripada episod kita pada kali ini. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Adi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu tadi Profesor Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin Muhammad Ihsan, ialah beliau adalah pengarah Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, okey. Konklusinya, pelupusan ijazah ni bukan satu yang negatif sebenarnya, walaupun kedengaran seperti macam menakutkan, tapi sebenarnya ialah satu perkara yang perlu dilakukan, kerana kita tak nak dengar lah apa lagi kata orang mengatakan yang universiti ni tak up to standard terkini lah apa. Jadi kita nak memastikan universiti ataupun kos-kos yang ditawarkan di IPT kita sentiasa up to date, sentiasa relevan dengan realiti semasa, kerana objektif untuk
belajar di IPT adalah untuk mendapatkan kerjaya yang cemerlang, dapat menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada negara, menyumbang kepada dunia. Baik, alhamdulillah. Nampaknya itu saja Bual Bestari pada episod kali ini. Kepada semua, jangan lupa like, share Bual Bestari melalui Instagram, Facebook dan YouTube GPS Bestari Sinar Plus dan Sinar Harian. Saya Adair Ahmad Syarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.